ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berusaha Puan Hajar Rahimah binti Muhammad, Pengetua Cemerlang SMK Perempuan Raja Zarina. Yang dihormati dan dialu-alukan penceramah jemputan, Ustazah Dr. Wahibah binti Haji Tahir, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Yang dihormati Puan Nurul Ain binti Muhammad Zain, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Haja Aisyah binti Omar, Penolong Kanan HEM, Puan Haja Sabaria binti Muhammad Husin, Penolong Kanan Co-Curriculum, Ustaz Masnawi bin Nisro, Penolong Kanan Petang, barisan guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru yang dikasihi, anak-anak didik yang dirindui, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya juga mengizinkan kita berhimpun dan bertemu sekali lagi secara maya dalam tempoh PKPB ini menerusi program Bicara Syawal 1441 Hijrah. Mudah-mudahan berkat bulan Syawal ini, kita sentiasa dikurniakan kekuatan dan keikhlasan hati serta minda untuk meneruskan segala amalan yang telah dihidupkan sepanjang Ramadan sehinggalah selepas berlalunya bulan Ramadan. Majlis juga berbesar hati mengalu-alukan kehadiran semua warga Muslim Arzek dan juga kehadiran Puan Penceramah Jemputan Ustazah Dr. Wahibah binti Haji Tahir, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dalam majlis yang amat besar maknanya ini. Semoga dengan kesudian Ustazah Dr. Wahibah meluangkan masa pada pagi ini akan menyemarakkan lagi majlis yang penuh barakah ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tahun ini kita meraihkan Hari Raya dengan cara yang berbeza dengan keadaan negara di badai COVID-19. Pastinya perhimpunan ramai untuk menganjurkan kelaziman itu tidak boleh dilakukan seperti sebelum ini. Antaranya, amalan yang paling sinonim dengan sambutan Syawal adalah ziarah sesama meraihkan Aidilfitri. Ia berikutan negara kini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi membendung pandemik maut itu daripada terus menular. Namun, situasi itu bukan alasan untuk kita tidak meraihkan sambutan itu. Sebaliknya, ia diraihkan dengan normal baharu dengan cara berhubung dalam talian telefon atau internet untuk membolehkan berhubung secara langsung dengan keluarga, rakan dan saudara mara. Mudah-mudahan dengan adanya perhimpunan pada pagi ini dapat dijadikan sebagai medium untuk berhubung dan bertemu secara maya sekaligus memperkukuh dan mengeratkan lagi silaturahim selaras dengan hashtag Arzek Berkasih Sayang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Adat berbahasa menyampaikan pesan. Adat upacara menyampaikan ucapan. Majlis meneruskan acara dengan ucapan oleh Yang Berusaha Puan Hajar Rahimah binti Muhammad, Pengetua Cemerlang SMK Perempuan Raja Zarina. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada Zana binti Muhammad aku Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Raja Zarina sebagai moderator kita pada pagi ini. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi, yang berbahagia, Dr. Wahibah binti Haji Tahir, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, penceramah kita pada pagi ini insya-Allah. Yang dikasihi Puan Nurul Ain binti Muhammad Zain, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Hajah Aisyah binti Omar, Penolong Kanan Murid, Puan Hajah Sabaria binti Muhammad Husin, Penolong Kanan Co-Curriculum,
Al-Fadil Al-Ustaz Masnawi bin Misro, tolong kanan petang, guru-guru kanan mata pelajaran, pegawai-pegawai daripada pejabat pendidikan daerah Kelang yang mungkin dapat bersama kita pada pagi ini, sahabat-sahabat saya dari kalangan pengetua daerah Kelang, ya, ada juga mungkin sahabat-sahabat daripada pergerakan Puteri Islam, ya, yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, dan juga ahli kumpulan pelaksana ya, staf sekolah ya. Okey. Ibu bapa mungkin juga ada dalam majlis kita. Okey, alhamdulillah, kita bersama-samalah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat usia ya, nikmat peluang untuk bertemu mata walaupun dalam medium baru ya, Google Meet ini. Ya, nikmat pertemuan yang sangat manis, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat bersua muka ya, walaupun kita tidak dapat berjabat tangan, tapi insya-Allah hati-hati kita berjabat antara satu sama lain, mudah-mudahan insya-Allah ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sangat atas nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kerana kita pada pagi ini pada hari yang sangat baik ya, pada penghulu segala hari ya, Sayyidul Ayam ya, dalam bulan yang penuh dengan keberkatan juga, bulan Syawal. Hari ini hari yang ke-6 kita berhari raya, dan ada dalam kalangan kita yang telah pun meneruskan puasa 6 ya. Alhamdulillah kita dipertemukan, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita, memberkati apa sahaja yang kita buat ya, memandang kita sebagai hamba-Nya, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Sebab apa, seperti mana saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan dalam siri-siri kita sebelum ini, apa yang kita perlu bukan kerana bilangan ya, bilangan amalan kita sebenarnya, tapi apa yang kita perlu fokus ialah penerimaan amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya sekali lagi menyeru kepada sahabat-sahabat saya ya, guru-guru saya, staf saya, supaya marilah sama-sama kita betulkan niat ya. Niat kita mesti betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada pagi ini adalah untuk mencari ilmu Allah ya, untuk menimba ilmu, kerana kita yakin bahawa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itulah nur ya, yang akan menerangi kegelapan malam, kegelapan hidup kita ya. Jadi tanpa ilmu kita tak mampu untuk hidup dalam keadaan yang cerah kan. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan demikianlah harapannya ya. Sebagaimana saya sebut, kita akan mengadakan bicara Syawal ya, pada masa kita mengadakan majlis khatam Al-Quran last week. Alhamdulillah dengan izin Allah saya diberi ilham ya, diberi idea sebenarnya untuk menghubungi seseorang yang telah lama saya tak hubungi sebenarnya, iaitu Dr. Wahibah ya. Kami pernah sama-sama di Universiti Melaya dahulu, satu masa dahulu ya. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan medium ini kita dapat menghubungkan kembali ukhuwah fillah, ukhuwah sesama kita, insya-Allah ya. Demikianlah hendak hati saya lah, dan saya mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih Ustazah kerana sudi untuk hadir bersama kami dalam majlis ini ya. Walaupun pada peringkat awalnya kita juga mencari sebenarnya personal-personal lain ya, tetapi jodoh pertemuan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merezekikan, memberi kami rezeki untuk bersama-sama dengan doktor pada pagi ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian ya, saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada semua warga Sekolah Menengah Perempuan Raja Zarina, semua sahabat-sahabat di luar sana ya. Sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang mulia juga ya, yang mempunyai banyak keberkatannya juga ya. Jadi saya mengharapkan agar pada bulan Syawal ini kita dapat meneruskan momentum tarbiyah yang telah kita usahakan pada bulan Ramadan yang lalu ya. Kita telah pun berjaya melepasi satu proses tarbiyah di Madrasah Tarbiyah Allah, iaitu bulan Ramadan ya. Jadi seolah-olah kita ni adalah telah bergraduasi, telah menjadi graduan Ramadan ya. Jadi kita bimbang sebenarnya, kita bimbang sangat-sangat, kita tak mampu untuk mengekalkan momentum yang ada. Oleh sebab itu pada pagi ini ya, saya berterima kasih kepada doktor saya bagi tahulah apa yang saya nak. Doktor memberi tajuk ni, doktor bagi tajuk sebenarnya ya, iaitu kekalkan momentum Ramadan, normalisasikan ibadah dan pengorbanan ya. Jadi tajuk ni saya rasa sangat-sangat sesuai untuk kita ya, supaya kita tidak jauh lari daripada momentum Ramadan yang telah kita lalui. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Jadi kita mengharapkan agar
apa saja amalan-amalan kita yang kita buat ya pada bulan Ramadan itu dapat kita teruskan di luar bulan Ramadan ini ya, dan ianya menjadi sumber kekuatan pada kita untuk mengharungi 11 bulan lagi yang akan datang, dan kita mengharapkan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita supaya kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan yang berlalu itu bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan saya kasih sekalian ya. Saya tak berhasrat untuk bercakap panjang sebenarnya, tetapi saya ingin menyebut sedikit tentang tentang dalam suasana COVID-19 yang masih lagi berlanjutan ini ya. Kita sebenarnya ditimpa musibah lah oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu mata ya, tak dapat bertemu muka ya, tak dapat datang ke sekolah lagi setakat ini ya. Kadang-kadang selalunya musim-musim begini kita akan bergembira lah di sekolah dengan kuih-kuih rayanya ya, dengan jamuan hari raya dan sebagainya. Jadi suasana telah berubah, landscape telah berubah. Jadi kita kena berusaha bagaimana untuk berusaha untuk menempatkan diri kita dalam situasi atau landscape baharu ini ya, landscape baharu ini insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kita perlu kekuatan. Jadi antara kekuatannya adalah mencari ilmu ya. Dengan ada ilmu itu barulah kita mampu untuk mengharungi cabaran-cabaran, ujian-ujian, menah dan fitnah yang mungkin kita akan hadapi sebab suasananya telah berbeza, telah berubah sama sekali totally berubah sebenarnya. Namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala itu perancangan Allah itu terbaik. Kita merancang, Allah juga merancang, tapi perancangan Allah itulah yang terbaik. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala melihat bahawa kita telah jauh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat yang perkara-perkara yang lara yang telah kita buat ya. Jadi Allah nak pujuk balik kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita ditipu musibah, kita rasa kita akan dekat dengan Allah. Ya, zikir kita pun tak berhenti-henti. Ya. Sebab kita tahu bahawa zikir itu seperti dengan ikan dan air. Ya. Kalau tanpa air, maksudnya ikan akan mati. Begitu juga dengan hati kita. Tanpa zikir pada Allah SWT, hati akan mati. Jadi majlis ilmu ni lah sebenarnya yang akan menjadi penampung ataupun menjadi satu inspirasi pada kita untuk terus kekal dalam momentum yang sedia ada insya-Allah. Jadi saya mengharapkan agar guru-guru saya, sahabat-sahabat saya semua ya rasa seronok, rasa bersyukur sangat ya kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kepada kita untuk bersama-sama dalam majlis ini. Sesungguhnya kita ni hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita nak buat yang terbaik, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita akan dapat buat yang terbaik ya. Kita hati-hati kita bersih daripada sifat dengki, mazmah ya kan. Kita nak menjadi orang yang pemaaf ya. Sesama kita, walaupun kita tak mungkin dapat berjabat tangan secara fizikal, tapi kita nak supaya kita menjadi orang yang pemaaf, yang tidak berdendam ya. Yang bersih hatinya, suci hatinya ya. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dalam satu kapal sekolah menengah perempuan Raja Zarina ya, dengan rasa kasih sayangnya, pemaafnya, dengan rasa penuh dengan keseronokannya ya, dengan mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala meridai apa saja yang kita buat insya-Allah mudah-mudahan ya. Jadi saya suka kepada satu tagline yang dibuat oleh Profesor Dr. Mahaya pada pagi ini ya, saya sempat bersama-sama pada pagi tadi sekejap ya. Dia kata kita ni jangan sahaja menjadi workaholic, dia kata. Workaholic, kita kena juga menjadi taubatholic. Jadi saya guna perkataan itu pada pagi ini, share dengan sahabat-sahabat sekalian ya. Supaya kita juga menjadi orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita baca surah Al-Imran ya, ayat 133 sampai 136, kita akan jumpa perkara ini ya. Sebagaimana Allah kata, 133 saya baca maksud saja ya. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Allah jelaskan lagi dalam ayat yang seterusnya 134 ya, yang bermaksud ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, iaitu orang-orang yang berinfak. Kita insya-Allah pada bulan Ramadan dulu kan kita berusaha untuk berinfak ya, pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, sabar ya, dan mereka memaafkan kesalahan orang lain. Tak perlu tunggu orang minta maaf, kita maafkan kesalahan orang lain ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang membuat kebaikan. Siapakah orang yang membuat kebaikan itu?
ya. Orang yang membuat kebaikan itulah yang sebagaimana disebut oleh Allah 135 ayat Al-Imran juga, surah Al-Imran juga, orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingatkan Allah lalu memohonkan ampunan atas dosa-dosa mereka, ya, dan sesiapa lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Allah janji lagi, ya, bila kita bertaubat kepada Allah, apa janji Allah dan surah dalam ayat seterusnya 136, balasan bagi mereka ialah keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan boleh rujuk ayat ini, ya, dan mungkin boleh tadabburnya, ya, ayat 133 sehingga 136, ya, surah Al-Imran. Kita lihat bagaimana janji Allah kepada mereka yang beramal soleh, bertakwa, memberi infak, ya, bersedekah dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan ini. Golongan mereka yang diberi keampunan, golongan mereka yang suka berinfak, golongan mereka yang sentiasa bermaafan antara satu sama lain. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya tak berhasrat untuk bercakap panjang sebab saya dah rindu dah sebenarnya dengan nak dengar ucapan daripada doktor, ya, sebab dulu-dulu masa kat kampus kita sentiasa bersama juga kan, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya harap apa yang saya sebut pada pagi ini insyaAllah sedikit sebanyak memberi tazkirah lah sedikit kepada cikgu-cikgu saya, ya. Saya mohon maaf atas salah dan silap saya selaku ketua jabatan, ya. InsyaAllah doakan saya mudah-mudahan diberi kekuatan untuk meneruskan kepimpinan di sekolah ini, insyaAllah mudah-mudahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Hajar Rohimah binti Muhammad atas ucapan itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ceramah oleh penceramah jemputan kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama meminjamkan sebentar mata, telinga dan hati kita agar ilmu yang bakal disampaikan dapat kita hayati dan manfaat bersama. Sehubungan dengan itu, majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan Ustazah Dr. Wahibah binti Haji Tahir untuk menyampaikan ceramah beliau bertajuk Kekalkan Momentum Ramadan, Normalisasikan Ibadah dan Pengorbanan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh dengar? Boleh doktor, insyaAllah. Dengar? Dengar. Dengar? Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi, yang dirindui Puan Rohimah Muhammad selaku Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan SKM ke SMK Raja Zarina Kelang, staf kepimpinan, penolong kanan sekolah, tenaga pendidik, pengetua, para pengetua sekolah-sekolah, pegawai-pegawai yang turut serta bersama dalam pertemuan maya kita pada pagi ini. Seterusnya yang dimuliakan juga para pendidik, para guru-guru dan anak-anak, para pelajar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rafakkan segala puji-pujian kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terperi banyaknya kepada kita. Semua ini dipilih dalam kalangan hamba-Nya yang mendapat hidayah dan cahaya keimanan. Berbagai-bagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga ke hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesihatan, kemudahan dalam hidup dan kemudiannya kita dapat melepasi saat-saat yang sangat bermakna yang disebut sebagai momentum, momentum di dalam bulan Ramadan. Dan juga alhamdulillah kita juga perlu sentiasa sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala. Kita dapat juga merentasi fasa-fasa PKP, kemudian dah fasa PKPB. Ya, mudah-mudahan selepas ini kita dapat keluar berjaya melepasi ujian COVID-19 ini yang tidak pernah kita lalui dalam kehidupan ini. Dan inilah julung-julung KLI-nya bukan sahaja kita di Malaysia ini tetapi di seluruh dunia. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba-Nya dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghargai kehidupan yang diberikan ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita baru sahaja melepasi Ramadan dan kita masih lagi dalam Muk Syawal. Walaupun dalam tempoh PKPB ini terlalu banyaklah normalisasi yang perlu kita agendakan dalam kehidupan kita yang selama ini kita tak pernah lalui. Jadi kita jadikan itu sebagai normal. Dalam masa yang sama kita juga mampu meneruskan apa yang kita telah laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini setelah kita keluar daripada Madrasah Ramadan sebagaimana yang disebutkan oleh Puan Rohimah tadi. Muslimin, muslimat, cikgu-cikgu, para pengetua, pegawai-pegawai, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila kita melihat balik apa yang telah kita lalui dalam bulan Ramadan, kita melihat ini merupakan suatu momentum. Momentum ini dikira sebagai, kalau cikgu-cikgu dalam matematik tu ada makna yang berbeza kan momentum ni. Bagaimana dia memberikan suatu impak yang sangat bermakna bagi kita. Setiap tahun kita melalui bulan Ramadan ini mesti ada momentum yang sangat bermakna kepada kita. Dia mesti berbeza. Kalau kita ni sudah umur 40-an, 50-an, kita mengharapkan sentiasa ada momentum yang boleh kita teruskan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita difardukan berpuasa itu, iaitu la'allakum tattaqun. Jadi ada momentum takwa yang dapat kita hasilkan. Hari ini kita melalui fasa yang sangat berbeza, fasa Ramadan yang sangat berbeza bersama dengan fasa PKP dan juga PKPB ini. Kita dapat melihat, dapat merasai bagaimana besarnya nilai kebebasan. Mahu tidak mahu kita telah nikmat kebebasan itu sedikit sebanyak telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai satu ujian kepada kita. Walau bagaimanapun kehidupan yang kita lalui ini perlu diteruskan. Kita tidak boleh tenggelam dengan perubahan PKPB ataupun ujian. Lubang yang besar dibuat unggun api yang besar, umban maaf ada gangguan. Dikenali sebagai peristiwa Ashabul Ukhdud. Kutila Ashabul Ukhdud itulah. Kita dalam keadaan mengalami keadaan ujian COVID-19 ini, mahu tidak mahu kita perlu reda dengan kehidupan yang perlu kita teruskan ini sesuai dengan fitrah.
kita sebagai manusia. Ya, kita perlu makan, kita perlu bersosial, ya, bersosialisasi. Kemudian kita perlu juga dalam masa yang sama kita berhadapan, kita memikul ya, tanggungjawab, ya, berbagai-bagai tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang ahli keluarga, ya, dan juga kita sebagai anggota dalam masyarakat, termasuklah yang paling penting dalam konteks kita pada hari ini, kita masih lagi sebagai pegawai kerajaan ataupun sebagai petugas awam di tempat kerja masing-masing. Bagi guru-guru masih lagi terikat dengan tanggungjawab di sekolah. Cuma bagaimana pihak kementerian membiasakan menyediakan suatu normalisasi untuk kita lakukan selepas Ramadan ini, kita masuk Syawal, melepasi fasa-fasa Syawal, kemudian kita kena kembali juga dalam kehidupan yang sedia ada sebagai seorang penjawat awam. Jadi bila kita masuk dalam dunia kependidikan ini, mahu tidak mahu dengan latihan ataupun pendidikan yang kita dapat daripada madrasah Ramadan itu, kita perlu menghargai. Kita hargai dunia kependidikan ini. Kita tak boleh keluar dah nak cari yang lain. Kalau kita bandingkan dengan sekian ramai pekerja-pekerja di luar sana yang bukan menjadi penjawat awam, sekian ramai mereka yang kehilangan pendapatan, punca pendapatan, dan ramai juga yang terpaksa beralih kerjaya masing-masing. Berbeza dengan kita ini, cumanya macam mana kita nak menghargai dunia kependidikan dalam suasana yang berbeza ya pada fasa PKP ini. Justru itu yang untuk kita menghargai dunia kependidikan ini, mahu tidak mahu kita perlu melihat kedudukan kita, perkaitan kita ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Cikgu-cikgu, para pendidik sekalian, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cikgu-cikgu di sekolah, ustazah sendiri di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Allah pilih kita ini dalam golongan warga pendidik. Hakikatnya apabila kita masuk dalam dunia kependidikan ini, sebenarnya Allah memilih kita menjadi mata rantai kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah itu ialah muallim. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Innama bu'istu mualliman." Aku diutuskan sebagai seorang muallim. Siapa muallim? Kita. Kita ini muallim yang meneruskan mata rantai tugas-tugas yang dibawa oleh para nabi daripada Nabi Adam sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tugas muallim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Ini untuk kita menghargai dunia kependidikan kita. Kalau kita tidak melihat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat kerja-kerja kependidikan ini sebagai satu bebanan. Apatah lagi masuk dalam fasa-fasa yang sangat mencabar pada kali ini. Ustazah sendiri pun, kita dah umur 50-an ni sangat mencabar. Kita nak menormalisasikan kuliah online ni. Terkial-kial kita dengan berbagai-bagai peralatan maya ni kan. Tetapi alhamdulillah, bila kita menyadari kedudukan kita ini sebagai mata rantai kepada tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sangat merasa bersyukur dan menghargainya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ini. Bagaimanakah Rasulullah ini sebagai muallim? Wallazi, dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis. Ramai di kalangan kita ini dari sudut kronologi pekerjaan kita, bagaimana kita mendidik anak-anak menjejaki apa yang dilakukan oleh para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada golongan yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis, yang tidak, daripada jahil,
tahu membaca dan menulis tapi jahil dengan ilmu, tetapi kemudiannya kita membimbing anak didik kita ini keluar daripada golongan ummiyin ini. Seorang Nabi, Allah mengutuskan Rasul di tengah-tengah kejahilan ummah, kemudian sampailah kepada zaman kita ini, Allah pilih kita menanggung, memikul tugas Rasul ini. Apa dia tugas Rasul yang disebut di dalam surah Al-Jumu'ah ini? Yang disebutkan di dalam tugas Al-Jumu'ah ini bolehlah kita simpulkan sebagai ciri-ciri untuk mencapai tahap ataupun kedudukan guru yang unggul. Daripada ayat ini disebut sebagai 3T. 3T ini balik kepada ayat tadi ni. Yatlu alaihim ayatihi, yang pertama yatlu, tilawah. Tilawah. Tugas Rasul, tugas pendidik untuk memastikan anak didiknya mampu, mahir membaca tilawah. Kalau dalam konteks domain kan, domain taksonomi. Cikgu-cikgu ada belajar tahu kan, domain taksonomi ini dia pergi kepada kemahiran. Kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran menghafal, kemahiran melukis. Itu tilawah dalam konteks, dalam makna tilawah. Yatlu alaihim ayatihi. Seterusnya wa yuzakkihim. Yang pertama yatlu, tilawah. Yang kedua iaitu tazkiyah. Tazkiyah, sebab di sini ada ayat yang lain didahulukan ta'lim, yu'allim. Jadi di sini kalau ambil daripada ayat ini iaitu yuzakkihim, tazkiyah. Yang pertama, peranan muallim yang diwariskan daripada para rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu tazkiyah, wa yuzakkihim. Apa itu tazkiyah? Kalau yatlu tadi tilawah dari sudut kemahiran, manakala wa yuzakkihim ini iaitu tazkiyah, penyucian, pembersihan, pembentukan peribadi. Kalau kita balik kepada falsafah pendidikan negara kita itu dalam JERI itu kan, ada unsur-unsur apa kita sebut akhlak kan, JERI dari sudut spiritual dia, tazkiyah. Macam mana kita membangunkan jiwa-jiwa yang murni, yang suci, untuk dia menjadi hamba Allah yang benar-benar ikhlas sebagai hamba Allah. Kemudian ta'lim, T yang ketiga, ta'lim, daripada perkataan ayat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang pertama yatlu alaihim, yang kedua wa yuzakkihim, wa yu'allim, ta'lim, mengajar. Daripada perkataan yu'allim inilah ada keluar perkataan mu'allim. Ta'lim apa dia? Mengajar, menyampaikan ilmu, memastikan ilmu itu sampai. Kalau dalam konteks tugas Rasul, apakah yang diajar? Iaitu apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang Muslim, kita meletakkan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu. Apa sahaja jenis ilmu yang diajar. Kalau Puan Rohimah mengajar apa mengajar Sa'di apa? Tak kira lah, tak semestinya mengajar Al-Quran ataupun mengajar hadis ataupun mengajar sirah. Mengajar matematik, mengajar sains, bila kita balik kepada Al-Quran, kita akan menemui segala ilmu yang kita ajar itu, konsepnya, prinsipnya ada di dalam Al-Quran. Jadi inilah peranan muallim yang mewarisi tugas para rasul, mengajar ilmu yang dapat mendekatkan para pelajarnya kepada Al-Quran. Boleh kita kaitkan dengan Al-Quran, kita kaitkan dengan ayat-ayat, ayat-ayat matematik, ayat-ayat geografi, ayat-ayat sejarah, ayat-ayat tentang lautan, tentang alam sekitar, kerana Al-Quran itu adalah kitab ilmu dan juga kitab hidayah. Daripada konsep tazkiyah inilah akhirnya kita akan melihat bagaimana pelajar-pelajar itu melalui proses tazkiyah dan juga mengajar hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan sahaja mengajar kitab tetapi mengajar hikmah.
Kalau mengikut pandangan Imam Syafi'i, hikmah ini ialah hadis. Jadi tidak sempurna kalau hanya mengajar Al-Quran ataupun membawa pelajar-pelajar memahami setiap ayat ilmu itu dengan Al-Quran, tapi tidak dihubung kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak diaplikasikan sebagaimana yang dilaksanakan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dapat kita sempurnakanlah konsep muallim itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Di mana sebelum diutuskan para nabi, diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat ini berada di dalam kesesatan, dalam kegelapan. Dhalalim mubin ini bermula dengan kejahilan. Daripada kejahilan itulah akhirnya manusia ni tidak dapat mengenal Tuhannya yang sebenar. Apabila dia tidak dapat mengenal Tuhan yang sebenar, daripada dia tidak akan tahu daripada mana dia datang. Dia tidak akan mengenal asal usul dirinya yang sebenar. Akhirnya dia akan menjadi manusia yang sia-sia hidup di muka bumi ini hanya untuk memenuhi kehendak nafsunya semata-mata. Jadi kita lihat bagaimana kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai warga pendidik. Warga pendidik yang mempunyai suatu tugas yang sangat mulia, sangat suci, meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang boleh kita fikirkan supaya kita dapat menghayati kedudukan kita dan seterusnya, kita dapat mensyukuri kehidupan kita hari ini walaupun kita ini berhadapan dengan berbagai-bagai situasi yang tidak kita sangka-sangka, termasuklah pada situasi kita pada hari ini. Kita pun sebenarnya masih lagi banyak keberuntungan sebagai warga negara Malaysia kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, negara jiran kita sendiri di Indonesia. Bagaimana pihak kerajaan sentiasa menyantuni dan juga sangat mengambil berat tentang kebajikan rakyatnya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita mensyukuri kedudukan kita ini sebagai pewaris para nabi, pewaris tugas yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kesyukuran yang kita rasai itu ataupun yang kita suburkan di dalam diri kita ini, barulah kita dapat menghargai termasuklah fasa Ramadan yang baru sahaja kita lepasi tadi beberapa hari yang lalu, dan kita masuk kepada fasa Syawal. Dalam fasa Syawal ini kita akan dapat merasakan bagaimana Ramadan itu memberi satu momentum yang sangat bermakna kepada kita. Adakah kita merasai kemanisan beribadah? Dapat tak kita rasa kemanisan beribadah? Apa tanda dia bila kita merasakan kemanisan ibadah semasa bulan Ramadan? Satu daripadanya ialah bila manis tentu kita nak mengulang balik kan. Benda-benda yang manis ni, walaupun ada di kalangan kita ni ada yang dah kencing manis kan, terpaksa berpantang, hilang nikmat makan tu, tetapi kita dah tahu manis itu adalah satu kenikmatan dalam kita mengecapi makanan. Kita umpamakan dalam beribadah. Kalau kita rasa kemanisan beribadah dalam bulan Ramadan, sudah tentu kita mahu mengekalkan. Mengekalkan momentum itu walaupun sudah tamat Ramadan. Sebab itulah di dalam saranan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berpuasa. Sehingga baginda menggalakkan kita berpuasa. Baru sehari kita berhenti berpuasa, Rasulullah menyarankan kita sambung 6 hari, sambung pula 6 hari lagi. Jadi kalau kita ingat balik flashback Syawal tahun-tahun lepas, rasa macam susah rasanya kan kita nak berpuasa pada selepas Syawal ni. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita masuk fasa PKP. Jadi Ustazah kira tak ada halangan sangatlah kita nak laksanakan puasa 6 ni. Rasulullah meletakkan, memberikan penawaran kepada hamba-hambanya yang mahu mengekalkan momentum Ramadan, iaitu dengan berpuasa 6
sehingga diberikan ganjaran seumpama 1 tahun. Seumpama 1 tahun. Jadi di sinilah kita dapat meneruskan momentum Ramadan ini dengan kita mengekalkan ibadah. Ya, kemudian daripada bulan Ramadan ini jugalah ya kita berusaha untuk meningkatkan kualiti takwa tadi. Sebab kita dah faham sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat kefarduan puasa tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa. Ya. Jadi tujuan kita nak mengekalkan momentum ibadah itu ialah supaya berterusan usaha kita nak memburu ataupun nak meningkatkan lagi kualiti takwa kita. Jadi kita teruskan momentum ibadah kita tadi ni bermula dengan puasa setelah 1 hari raya. Daripada takwa dengan puasa itu kita dapat usaha untuk mendapatkan ketakwaan dan seterusnya dapat menyuburkan iman sebagai bekalan kita yang kita harapkan mudah-mudahan kita termasuk di dalam ahli syurga. Muslimin, muslimat, guru-guru, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Di dalam bulan Ramadan juga kita diberikan suatu pendidikan yang tidak terpisah dengan puasa, iaitu pendidikan Al-Quran. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Ya, Ramadan syahrus siyam wa syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulan puasa dan juga bulan Al-Quran. Ini juga kita lalui. Kita selain berpuasa, beribadah, kita selang-selikan dengan ibadah bertadarus. Tadi Puan Rahimah dah sebut, ya. Ada buat apa? Tadarus online misalnya kan, ya. Kita buat kumpulan dalam WhatsApp untuk memastikan kita sentiasa kekal dengan momentum membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab selain daripada kita berpuasa, yang mana bulan Ramadan ini merupakan diibaratkan seperti hospital sakit rohani. Ya, jiwa kita ini ya yang sentiasa berbolak-balik. Kalau dalam buku kitab Ihya Ulumuddin digolongkan jiwa manusia ni ada 3 kan, ya. Syahrul disebut sebagai nafsul ammarah, ya, nafsul lawamah, dan juga nafsul mutmainnah. Nak mencapai kepada nafsul mutmainnah itu kita terpaksa melepasi nafsu ammarah dengan nafsul lawamah. Ammarah bisu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Kemudian nafsul lawamah ni yang bergelora, yang sentiasa bergejolak untuk melakukan kejahatan. Jadi dengan melakukan ibadah dan di dalam bulan Ramadan kita menghadap Al-Quran, kita menyedari Al-Quran ini sebagai petunjuk kepada kita menjadi syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, menjadi penyembuh penyakit. Bukan sekadar menyembuh penyakit apa kita kata fizikal, kalau kita sebut sembuh pasal penyakit fizikal, tetapi Al-Quran ini menyembuh seluruh penyakit. Termasuklah yang menjadi punca segala penyakit kita ni apabila kita ada penyakit rohani, kita ada penyakit jiwa, yang menyebabkan nafsu kita tadi itu terpaksa melepasi peringkat-peringkat nafsu lawamah, nafsul amarah untuk menuju kepada nafsul mutmainnah. Sehingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi bagaimana kita ni dapat mengekalkan momentum membaca Al-Quran. Baca Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjelaskan di antara yang hak dan yang batil.
dan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah kepada orang-orang yang beriman. Kita nak termasuk dalam golongan orang yang berpuasa ini ialah orang yang berpuasa dalam keadaan keimanan. Barulah kita dapat merasai madrasah Ramadan ini sebagai madrasah. Dengan membaca dan menghayati Al-Quran, jiwa menjadi suci dari segala penyakit rohani. Macam mana caranya? Kena menghayati, ya, tadabbur. Kalau kita dah boleh kekalkan amalan ataupun kita boleh normalkan, normalisasikan tadarus, ya. Jadi kita kena tingkatkanlah, ya, selepas ini dengan kita bertadabbur. Selama ini kita ni mungkin selalu nak kejar khatam Al-Quran. Kalau boleh 1 bulan ni habis khatam Al-Quran. Jadi peningkatan, momentum yang lebih jauh lagi ialah kita nak tadabbur. Ya, daripada tadabbur itulah kita dapat tafakkur, kita berfikir. Dengan bertadabbur, kalau kita ni betul-betul tadabbur, mengajak, memberi impak kepada kita bertafakkur. Afala tatafakkarun. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran itu bukan sekadar ayat-ayat yang kita baca, yang kita kata kalau baca Al-Quran setiap huruf dapat 10 markah, 10 pahala. Ya, itu hak Allah nak beri kepada kita. Ya, kadang-kadang tak pasti lagi tu kita baca dapat 10 markah tu. Macam cikgu-cikgu kan. Ya, cikgu-cikgu kita tengok ada pelajar yang jawab betul. Ya, tetapi kita tak bagi markah penuh. Sebab apa? Itu adalah tu rahsia cikgu-cikgu kan. Dari sudut cara dia menjawab ke, dari sudut ketertiban, kecantikan tulisan dia ke, dari sudut penjelasan dia tu, kita tak dapat boleh bagi markah penuh sehinggalah memuaskan hati. Tapi kita ini orang yang beriman, kita nak Al-Quran ini bukan sahaja kita baca, kita tadarus, tapi kita nak mendorong kita berfikir. Sebab di dalam Al-Quran ni bukan sahaja dijadikan sebagai, disebut sebagai apa, ratib. Kita ratibkan sahaja, ya? Ataupun kita jadikan dia sebagai seolah-olah macam mentera, bacaan begitu saja. Tapi kita dapat mencungkil ilmu. Jadi ini satu cabaran kepada para guru sekalian untuk kita nak, macam mana kita nak mengekalkan momentum bulan Ramadan ini, kita meneruskan ibadah membaca Al-Quran ini, kemudian kita normalisasikan cara kita baca Al-Quran ini dengan mendorong kita berfikir, tafakkur. Al-Quran ini mengajak kita berfikir. Kerana apa? Di antaranya bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini bukan sahaja yang berkaitan tentang tauhid, ilmu tauhid, apa lagi, ataupun tentang hukum-hukum. Kalau ilmu tauhid dan hukum-hukum ni mungkin kita terpaksa merujuk kepada ulama bidang tafsir, ulama bidang akidah, ulama bidang fiqah. Dalam masa yang sama kita akan menemui pula ayat-ayat yang ada kaitan dengan bidang kita. Cikgu-cikgu sekalian, ada yang cikgu matematik, ada cikgu sains, ada cikgu geografi. Jadi masa bulan Ramadan ini, kemudian kita dah keluar daripada bulan Ramadan, kita balik semula kepada Al-Quran. Kembali, kekalkan, normalisasi membaca Al-Quran itu kita normalisasikan, kebiasaan kita melaksanakan ibadah tilawat Al-Quran ini, kita normalisasikan dengan kita mengkaji ilmu, mencari ilmu yang ada kaitan dengan bidang kita. Cikgu-cikgu matematik akan jumpa ayat-ayat berkaitan dengan matematik. Contohnya hari ini, hari Jumaat. Hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi itu kita akan jumpa apa? Angka-angka. Angka-angka. Apa angka dalam surah Al-Kahfi? Kita jumpa angka berapa lama Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi itu duduk di dalam gua tu. Tidur di dalam gua. Jadi ini menguji pemikiran kita, menguji keilmuan kita. Macam mana kita nak kembangkan perkataan angka-angka yang ada dalam Al-Quran. Mendorong kita untuk cari pula buku-buku yang lain. Pakar matematik yang mendalami Al-Quran, mendorong kita untuk faham.
Ada sebenarnya ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Begitu juga sains. Ya, di dalam surah Al-Kahfi, Ustazah ambil sebab surah Kahfi ni sebab pagi ni hari Jumaat, ya, cerita pasal telinga kan. Ya, bagaimana selama 300 tahun pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini duduk di dalam gua itu, ya, Allah tutup telinga. Ya, tutup telinga pemuda-pemuda tu. Jadi ada kaitan dengan sains, dengan ilmu sains. Ya, ada kaitan dengan ilmu besi. Ya, kalau pergi kepada kisah Zulkarnain, ya, macam mana nak menghalang Ya'juj Ma'juj keluar, ya, merosakkan masyarakat di suatu daerah tu, ya. Zulkarnain minta bersama-sama dengan penduduk tempatan itu, ya, membakar besi, mencairkan timah besi ni, kemudian membina tembok-tembok. Kalau pergi dengan lebih jauh tengok kat YouTube, ya, ada di kalangan ahli engineer, arkitek, ya, mendapat inspirasi, ya, untuk macam mana nak membina suatu bangunan yang kukuh berdasarkan ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi. Itu sekadar contoh. Ya, jadi di sini akhirnya akan menyebabkan jiwa kita ini sentiasa bergantung, ya, memerlukan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan keterikatan kita dengan kalamullah. Al-Quran ini sebagai mukjizat. Daripada masa ke semasa bila kita gali Al-Quran, kita akan nampak kebenaran Al-Quran ini sebagai mukjizat yang masih kekal walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, tetapi mukjizat itu masih lagi terus hidup, dan kitalah sebenarnya yang akan menggali sekian banyak mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Kitalah yang membenarkan Al-Quran itu sebagai mukjizat, yang disebut sebagai mukjizat maknawi. Daripada Al-Quran itulah, ya, jiwa yang suci bersih, ya, menjadi tempat yang subur untuk mendapat petunjuk dan bimbingan Rabbani daripada Al-Quran. Jadi di sini Ustazah sebagai suatu muhasabah, ya, untuk kita jadikan sebagai neraca, cermin, ya, diri kita ini, ya, setelah kita melalui madrasah Ramadan, ya, sejauh manakah kita ini termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kita dapat nak mengekalkan momentum, ya, bulan Ramadan ini, iaitu hasil dia ialah takwa. Ustazah kumpulkan, ya, setakat ini apa yang boleh kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, kita dapat menemui ada kelompok-kelompok ayat-ayat, ya, di dalam Al-Quran ini menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada 9 kelompok. Ini kena buat inilah pula, ya, kita buat tadabbur lah pula, ya, di masa akan datang ataupun di sekolah masing-masing, ya, boleh meneliti. Cumanya Ustazah ambil beberapa kelompok, ya, ayat-ayat untuk kita mengekalkan. Macam mana kita nak kekalkan? Apakah yang kita nak kekalkan? Ya? Momentum ibadah dalam bulan Ramadan setelah kita keluar, ya, daripada Ramadan ini, iaitu pada surah Al-Imran, ya, surah Al-Imran. Di sini disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Imran ayat 15 hingga 17 ini. Tadi rasanya Cikgu Rohimah pun ada sebutkan, ya, ada 6 ciri. Golongan yang sentiasa berdoa, ya, dengan doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi kita sebagai pendidik, ya, sentiasa kan, ya, kita normalkan amalan berdoa. Ya, normal. Kita sebenarnya dah banyak dah, ya, amalan-amalan yang kita normalisasikan dalam kehidupan kependidikan kita. Jadi macam mana kita benar-benar menghayati doa tersebut untuk mencapai sifat orang yang bertakwa. Sabar. Sekarang ini menjadi pendidik sangat mencabar. Kena pula zaman PKP sekarang ni kan, zaman ujian COVID-19 ini. Ustazah ada anak-anak kat rumah ni boleh fahamlah, ya, macam mana guru-guru, ya, terpaksa bersabar. Anak-anak kat rumah kita tak boleh nak kawal dah, ya. Guru-guru kalau boleh nak pastikan anak-anak online. Tapi sekadar macam mana usaha guru, kalau tidak ada sambutan ataupun respon daripada anak-anak dan kerjasama daripada pihak ibu bapa di rumah. Jadi
ini menguji kesabaran para pendidik sekalian. Ustazah 1 Jun nanti ni start kuliah online dengan pelajar-pelajar. Sekarang ni duk bincang nak kenal pasti pelajar-pelajar kita yang di pelosok kampung sana, di Sabah, Sarawak, yang di pulau sana tu, macam mana mereka ni dapat kekal online dengan kita, dapat meneruskan pengajian, kita dapat memberikan ilmu kepada mereka dan seterusnya, tidak terganggu pengajian mereka. Jadi ini perlukan kepada kesabaran yang menguji sejauh mana kita ini boleh termasuk di dalam golongan yang bertakwa. Golongan yang benar, golongan yang sentiasa taat perintah Allah, golongan yang sentiasa berinfak. Dan satu yang Ustazah nak highlight, yang mudahlah pada kita hari ini, yang mudah tapi kita perlu fikirkan, kita kena normalkan. Macam mana kita nak normalkan? Yang keenam ni, iaitu golongan yang sentiasa beristighfar, memohon keampunan pada waktu sahur. Ustazah nak highlightkan di sini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut supaya menormalisasikan amalan beristighfar pada waktu sahur. Ada 2 ayat. Kita akan jumpa di dalam surah Az-Zariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Dalam surah Al-Imran yang tadi kita baca, wal mustaghfirina bil ashar. Sama je 2 makna tu walaupun ayat yang berbeza, tapi makna yang sama. Mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi ini sangat rapat dengan amalan bulan Ramadan. Kita boleh kaitkan, cantiknya Allah mendidik kita. Allah mendidik kita berpuasa 30 hari. Kemudian Rasulullah diperkukuhkan dengan hadis Rasulullah, kelebihan sahur, walaupun dengan sebiji tamar. Jadi sahur ini selama yang ada dalam kepala kita, amalan kita, kebiasaannya ialah kita, apa yang kita fikir bila sebut sahur? Bangun sahur. Sahur ni kita hanya fikir makan. Tetapi dalam ayat ini Allah sebut sahur ini ialah waktu untuk kita beristighfar. Jadi ini satu momentum yang perlu kita kekalkan, yang perlu kita normalkan dalam kehidupan kita, dan kita kena usahakan macam mana dalam ahli keluarga kita, lebih lagi zaman PKP ni, boleh bangun tak pada waktu sahur. Ni cabaran lah kan kepada kita ni, guru-guru terutamanya para ibu, begitu juga bapa-bapa lah. Kita bangun tak sekarang ni? Dah berapa hari dah kita ni? 7 Syawal. Dah 7 Syawal lah kita. 7 ke 6. Bangun tak kita pada waktu sahur? Ataupun kita tunggu azan subuh, okeylah, solat pada waktunya. Tapi kalau kita nak kekalkan momentum ibadah yang kita telah laksanakan pada bulan Ramadan, kita bangun pada waktu sahur tetapi bukan kita sahur. Kalau tak puasa lah. Tapi kita bangun untuk menyambut saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat orang yang bertakwa dalam ayat Zariyat dan ayat Al-Imran inilah sifat orang yang bertakwa. Bangun pada waktu sahur untuk beristighfar. Bangun pada waktu sahur untuk beristighfar. Ini ayat dia. Dalam surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ciri orang-orang bertakwa yang keenam. Jadi Ustazah highlightkan di sini sebab mungkin ini kita belum normalisasikan. Kalau guru-guru muslimat, guru-guru wanita, kita selalu bangun awal tu kita sebab kata nak urus rumah tangga. Kita sibuk bangun masak, sibuk menguruskan pakaian ke misalnya kan, nak mengemas rumah. Kalau sekarang ni taklah kot. Dah pejabat kita dah kat rumah. Tapi kita kena normalkan. Bangunlah sahur untuk beristighfar. Jadi nak beristighfar tu mestilah taharah kan, bersihkan diri. Jadi nak menjadi golongan yang mustaghfirin, akhirnya kita dapat
membentuk satu normalisasi yang positif pada diri kita. Bangun, membersihkan diri, akhirnya secara tak langsung menjadi orang yang mustaghfirin. Pada waktu sahur ini kita dah susun kehidupan kita sebelum subuh lagi. Jadi tidak heranlah mengapa Allah menyenaraikan golongan yang bangun pada waktu sahur ini akan mendapat status sebagai orang yang bertakwa. Jadi itu yang tadi berkaitan tentang bagaimana kita kekalkan momentum ibadah Ramadan. Seterusnya di dalam ayat-ayat yang lain ni saya fikir kita boleh baca. Saya dah bagi slide kepada pihak urus dia, boleh telitilah cuma kita tak sempat nak mendetaili satu-satu ayat ini. Kita nak kekalkan momentum ibadah ini, satu lagi iaitu yang boleh kita kaitkan dengan para muslimah. Para muslimah. Macam mana kita nak kekalkan momentum dalam konteks komunitas. Jadi bapa-bapa kaum muslimin pun kena tahu jugalah ada kaitan juga. Di mana di dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai isteri-isteri Nabi, ummahatul mukminin ialah ibu-ibu kita semua kan, ibu-ibu orang beriman. Lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu mesti tidak sama dengan mana-mana wanita. Ini takaitunna, sekiranya kamu bertakwa. Jadi takwa ini bukan saja milik isteri-isteri Nabi. Kita pun berpuasa tadi ni kita nak takwa. Jadi orang yang bertakwa dalam konteks kaum muslimah ini disebutkan ciri-cirinya. Ini secara khusus. Kalau ayat-ayat yang lain itu umum, melibatkan lelaki dan perempuan. Yang ini Allah bagi ayat yang khusus. Jadi ini menarik perhatian kita. Macam mana kita nak kekalkan momentum takwa ini setelah kita keluar daripada ibadah puasa dan kemudian nanti bila setelah keluar daripada fasa PKP kita. Jadi kira kita diberi oleh Allah SWT peluang fasa PKP ini untuk kita muhasabah diri kita sebagai seorang muslimat. Apa dia? Di sini dalam surat Al-Ahzab ayat 32-34 ini menjelaskan tentang ciri-ciri wanita yang bertakwa, iaitu wanita yang menggunakan perkataan yang baik dan bersopan apabila berkata-kata. Daripada perkataan fala takhda'na bil qawli wa yatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Di sini Allah menyebutkan cara kita bercakap dengan orang yang bukan mahram supaya tidak fala takhda'na. Cara bercakap ini bukan kita cikgu kan macam cikgu kita mengajar memberi perhatian, menarik perhatian untuk menyampaikan ilmu, nak menarik perhatian pelajar. Mungkin kalau di peringkat sekolah menengah jangan sampai guru-guru wanita ini bercakap melunakkan suara, bermanja-manja misalnya sampai merangsang nafsu pelajar-pelajar lelaki walaupun mungkin dah berumur lah kan. Tapi ada tak kes di kalangan guru-guru sampai akhirnya pelajar lelaki tergoda dengan dia. Jadi ini satu muhasabah kepada kita. Adab kita sebagai seorang muslimat di ruang kita bekerja, di tempat kita mengajar, kita juga terikat dengan Al-Quran, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Taala. Jangan melunak-lunak, memanja-manja apabila kita berkata-kata. Kalau sekarang ni mungkin kita di alam maya, begitu banyak sekarang ni peluang-peluang kita untuk tampil di alam maya. Jadi orang yang bertakwa menjadikan hubungan kita bersosial di peringkat maya ini juga dapat meningkatkan. Kita kena jaga ketakwaan kita supaya jangan sampai kita tampil di alam maya menarik orang-orang yang ada penyakit. Allazi fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada penyakit jiwa. Itu yang kadang-kadang ada di kalangan kita ini, dihubungi oleh nombor-nombor yang tidak dikenali, menggoda kita. Sebab apa? Sebab dia melihat kita di alam maya tu tanpa kita sedari, begitu ramai mata-mata yang melihat kita di alam maya tu, ada penyakit hati, akhirnya dia mengganggu kita. Dan di sini menunjukkan bagaimana Islam menyediakan suatu ruang yang sangat luas kepada muslimat.
Boleh keluar, boleh bergaul, boleh bersosialisasi, tak ada masalah. Tetapi fala tahda'na bil qaul wa qulna qaulan ma'rufa. Katakanlah perkataan-perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf ini selalu kita sebutkan, amar ma'ruf nahi munkar. Kata-kata yang ma'ruf. Kata-kata yang baik. Maknanya contohnya mengajar, kata menasihati, memberi bimbingan, memberi pengajaran, memberi ilmu, bukan kata-kata untuk kalau macam tadi Pak Rohimah sebut, bukan kata-kata menghasut, bukan kata-kata memburuk-burukkan, mengumpat, itu nama maksud qaulan ma'rufa. Bukan kata-kata yang mungkar, kata-kata dusta, kata-kata bohong. Zaman maya ni kita lihat sampai ada ada satu disebut grup jabatan netizen, jabatan netizen. Kadang-kadang bila kita baca netizen ni memberi respon, takut kita. Tak sampai mentang-mentanglah maya, alam yang tak ada batasan, seolah-olah kita ni bebas daripada syarak. Jadi kita qaulan ma'rufah ni kata-kata yang syariah compliant. Berpegang dengan syariat. Walaupun kata-kata, jangan sampai kita ikut suka kita je mengetik tangan kita ni kan, klik-klik menulis sesedap hati. Nanti tangan kita ni nak akan berkata-kata kan di hari akhirat. Kita baca dalam surah Yasin kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berkata-kata tangan-tangan. Sebab apa? Sebab kat dunia ni sekarang ni mulut tak bercakap, tapi tangan ni. Tangan ni menulis nanti ni, di akhirat nanti tangan akan berkata-kata. Apa yang kita tulis itulah yang akan dia cakap nanti. Jadi ini panduan kepada kita muslimat khususnya, bagi kaum lelaki pun boleh kita aplikasikan, malah kaum lelaki perlu memberikan didikan kepada ahli keluarga wanitanya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini sangat cantik lah. Baru-baru ini Ustazah tengok ada viral di dalam grup WhatsApp. Perkataan waqarna fi buyutikunna ni dikaitkan dengan corona. Waqarna kan. Waqarna ni sebenarnya tak ada kaitan pun dengan corona. Cuma sebutan tu dikaitkan. Waqarna ni maksudnya daripada perkataan wa tu dan, karna perintah daripada Allah supaya tinggal tetap di rumah. Wahai wanita, wahai isteri-isteri Nabi dan wanita yang mencontohi isteri-isteri Nabi, yang mahu mencontohi isteri Nabi ni hendaklah duduk tetap di rumah. Tak ada perkara-perkara yang daruri, yang syar'i, kena duduk di rumah. Kalau kita ni contohnya di Facebook lah misalnya, di alam maya ni kan. Kalau tak ada keperluan, tak payahlah kita nak tampil di maya. Sekarang ni apa yang kita buat di Facebook? Kita nampak ada orang segalanya nak tunjuk. Sehingga akhirnya mendedahkan keaifan diri, keaifan keluarga, aib yang wa'azubillah, kita minta pada Allah supaya Allah menutup aib kita. Waqarna fi buyutinka, duduk diam-diam kat rumah, sebab ada tugas yang telah diberikan oleh Allah kepada kita kaum muslimah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, sekiranya tidak boleh keadaan memaksa untuk kita keluar daripada rumah ataupun dalam maya ni terpaksa. Sekarang ni Ustazah mendapat jemputan daripada sahabat. Jadi ini keperluan. Kita nak mengucapkan kata-kata yang makruf. Jadi wala tabarraj, ada syarat. Janganlah kamu menzahirkan perhiasan diri sebagaimana wanita-wanita jahiliah dahulu. Maknanya di sini menjaga aurat, menjaga kehormatan dari sudut percakapannya, dari sudut penampilannya. Jangan sampai kita kalau di luar yang bukan maya ni, yang realiti ni, orang tengok kita sekali je. Tapi di maya kita tidur pun sebagaimana Ustaz Azhar Idris, Ustaz Azhar Idris sebutkan. Jangan sampai masa kita tidur kita dapat dosa. Sebab apa? Tabarruj. Orang melihat kita siang malam, orang tengok kita di maya tu. Jadi di sini kita nampak macam mana Al-Quran meminta kita ni supaya kekalkan momentum ibadah dalam pergaulan kita,
seketika kita secara realiti ataupun secara maya. Barulah diikuti sifat takwa kaum muslimah ini dengan solat. Maknanya pentingnya penampilan diri perlu diberi perhatian kerana solat ini memang biasanya kaum wanita ni dia dapat jaga solat di rumah. Wa atina zakah, keluarkan zakat. Wanita ni dia tak perlu bayar zakat kan? Dia sebagai ada wali yang bayar zakat. Tapi apa yang menyebabkan dia wajib bayar zakat? Dia ada harta sebab dia bekerja. Dia simpan duit, dia ada ada harta sepencarian, dia kena bayar pendapatan dia tu. Jadi kita keluarkan zakat menunjukkan macam mana wanita ini dalam Islam diberi hak untuk mengurus harta. Jadi dia boleh ada emas, dia boleh ada simpanan, simpanan yang menyebabkan akhirnya dia boleh mengeluarkan zakat. Wa ati'na Allah wa Rasul, dan hendaklah taat kepada Allah. Dan yang akhir untuk kaum wanita dan untuk mencapai takwa ini disebut di sini wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Hendaklah kamu wanita-wanita, isteri-isteri Nabi dan juga kaum wanita sekalian hendaklah menyebut wazkurna ma yutla, sentiasa jadi zikir, sentiasa menyebut apa yang dibaca, tilawah. Yutla ni dari tadi perkataan yatlu tadi, yatlu yutla, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah kamu semua daripada Al-Quran min ayatillah wal hikmah, dan hadis-hadis dan juga ilmu-ilmunya. Jadi di sini kita boleh ambil supaya dapat kita kekalkan momentum kaum muslimah sentiasa menjadikan sempena kita berada di dalam fasa PKP ini, di rumah kita ini sentiasa kita membaca Al-Quran. Kita hidupkan suasana zikrullah, kita tukarlah apa kita kata amalan suka dengar lagu-lagu ni, kita tukarlah normalisasi kita normalisasikan persekitaran Al-Quran dan hikmah. Hikmah ini sunnah. Kalau ilmu para ahli falsafah menyebutkan hikmah ini yang membina, ilmu yang membina kebijaksanaan. Hikmah ni kebijaksanaan. Jadi suasana keluarga kita ni suasana orang yang berilmu, bukan suasana orang yang jahil. Bukan tenggelam dengan hiburan, dengan perkara-perkara yang membazir. Itu disebut sebagai bijaksana. Sebab apa? Segala amalan kita ni kita hendak nanti di hari akhirat diterima oleh Allah. Itu disebut sebagai bijaksana. Sana tu iaitu hari akhirat, bukan bijak sini. Ahli bijaksana pun sebut perkataan bijaksana. Baik, ini di antara yang boleh kita lihat momentum yang kita kekalkan apa yang kita lalui di bulan Ramadan, dan kita teruskan seterusnya setelah habis Ramadan sehinggalah nanti kita keluar daripada zaman fasa PKP ini. Baik, kita tadi bincang berkaitan dengan momentum bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, yang mana untuk kita mengekalkan semua momentum ibadah dalam bulan Ramadan setelah kita keluar daripada fasa Ramadan itu, sudah tentulah kita terpaksa berkorban. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pengorbanan? Berakar. Pengorbanan ini bahasa Melayu, tapi sebenarnya tanpa kita sedari pengorbanan ini daripada perkataan korban. Lepas Syawal, sebulan lagi, melepasi sebulan lagi kita akan raya korban. Korban, perkataan korban. Apa maksud korban? Kalau dalam bahasa Arab, korban itu daripada perkataan qaraba. Korban daripada perkataan karuba, mendekat. Dari sudut istilahnya, segala bentuk daya usaha yang membawa diri seseorang itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dari sudut bahasa, dekat. Dari sudut istilah, bila dia berkorban, dengan berkorban itulah dia mendapat mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat.
Jadi dalam konteks kita tadi bincang untuk mengekalkan momentum ibadah, menormalisasikan amalan ibadah setelah keluar daripada bulan Ramadan ini, sudah tentulah ada pengorbanan. Sebab apa? Sebab kita nak sentiasa dekat dengan Allah. Ya. Jadi apa yang perlu kita korbankan? Kita korbankan jiwa raga. Apa jiwa raga yang kita korbankan sebagai pendidik? Ya, kita sekarang ini terpaksalah berkorban persekitaran kita di rumah. Terpaksa kita ubah suasana di rumah kita ini, suasana bekerja, suasana mengajar, suasana menuntut ilmu. Sudah tentu juga kita terpaksa mengeluarkan sedikit sebanyak wang, harta benda. Terpaksa ustazah ni terpaksa beli komputer baru, kita kamera baru, kita beli meja baru ke misalnya kan, untuk mengekalkan momentum. Kita beli stand kan, baca Al-Quran, mau 100 lebih juga tu kan, nak wujudkan suasana kita beribadah kepada Allah. Kita berkorban masa, kalau boleh kita ni nak rehat aja. Jadi memerlukan kita korban masa. Apa tujuannya kita korban masa? Sebab nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kehidupan dan segala sesuatu untuk tujuan mencapai matlamat. Terpaksa kita korbankan untuk mencapai matlamat. Apa tadi tu? Matlamat menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau dalam teori ekonomi ni, korban ini disebut kos melepas. Siapa cikgu-cikgu ekonomi? Apa yang dimaksudkan kos melepas? Kita terpaksa keluarkan, buang satu aspek dalam kehidupan kita itu untuk mendapat marginal suit yang optimum. Itu dalam kos melepas kalau kita kaitkan dengan pengorbanan. Apa contohnya kos melepas? Sekarang ni kita banyak kos melepas ni. Semasa PKP. Kita terpaksa berkorban meninggalkan kebiasaan berziarah. Itu kos melepas kita. Kemudian kita tak dapat balik kampung. Kemudian kita tak dapat banyak memandu, tapi hasilnya banyak kita simpan duit, kita dapat jimat masa, banyak tenaga kita simpan, tapi bukanlah bermakna kita mensia-siakannya. Jadi kita terpaksa tukar, itu namanya normalisasi yang baru. Kita ada norma kehidupan kita yang baru. Pengorbanan, perlu kepada pengorbanan. Dalam konteks kita sebagai pendidik, daripada apa yang telah Ustazah sebutkan, daripada cabutan ayat-ayat Al-Quran tadi, marilah kita normalkan kehidupan kita ni. Kita mulakan hidup pada waktu sahur, untuk beristighfar, solat dan munajat. Kita dah merasai kemanisan bermunajat pada bulan Ramadan. Kita jadikan itu sebagai sumber kekuatan diri dan keteguhan jiwa untuk berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Pada fasa PKP ini banyak benda yang kita tak jangka, tetapi kita sudah ada sumber kekuatan yang kita dapat daripada ibadah yang kita kekalkan setelah keluar daripada Ramadan. Kita memperbaharui tajdid, niat kita setiap awal pagi, kita kenal diri kita ni sebagai pendidik, kita ada tanggungjawab kita, jadi kita sentiasa betulkan niat. Keterikatan dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan seterusnya kita sanggup berkorban diri, masa, jiwa dan harta, sampai kita ni tidak kalah dengan keadaan yang baru yang menimpa dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi ini ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita teliti balik berkaitan dengan pengorbanan, dan disebutkan pengorbanan ini bermula dengan pada zaman anak Nabi Adam dulu kan, bagaimana pengorbanan yang baik itulah yang diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kita nak berkorban tadi itu setelah kita laksanakan dengan jiwa takwa. Sebab apa? Sebab Allah sebutkan innama yataqabbalullah, Allah menerima pengorbanan minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita lihat dalam sejarah, semua mungkin dah tahulah cerita Qabil dan Habil ni, masing-masing berkorban, tetapi seorang sahaja pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana pengorbanan yang diberikan yang terbaik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Jadi dalam konteks ruang lingkup etika perguruan dan kependidikan ini, ya, kita lihat bahawa ya, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini adalah ibadah. Ya, apabila kita menyedari setiap tindak tanduk kita, setiap amalan kita itu dalam rangka kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah, tanggungjawab kita kepada agama, tanggungjawab kita kepada pelajar, tanggungjawab kita kepada ibu bapa, pada profession kita, kepada ummah dan negara, ya, itu adalah ruang lingkup ibadah, ya, dalam kerangka etika perguruan dan kependidikan Islam. Ya, inilah yang disarankan oleh Islam. Ya, kita beribadah di bulan Ramadan, ya, secara khusus, ya, munajat, baca Quran, solat, berjemaah, ya, berzikir, kemudian kita keluar daripada bulan Ramadan, semuanya itu sebagai bekalan, ya, untuk kita mampu melaksanakan tanggungjawab ini. Kalau tidak, kita tak dapat laksanakan tanggungjawab ini, ya, dengan sebaik-baiknya, tanpa kekuatan jiwa tadi itu. Ya. Jadi bila kita masuk dalam persekitaran sekolah kita atau persekitaran dunia pendidikan, ya, kita dapat mengekalkan, ya, suasana ibadah dengan keadaan fizikal sekolah yang baik. Kita jaga kebersihan, keselamatan, penggunaan kemudahan, inovatif dan kreatif, keselesaan ni semua adalah dalam ruang lingkup ibadah. Ya, jadi ibadah ni luas. Ya, sebab Allah jadikan manusia, ya, sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan ibadah, untuk beribadah. Jadi selain daripada dia solat, setelah keluar daripada dunia solat dia pun, ya, bila dia melaksanakan perintah-perintah yang disarankan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Islam, itu juga sebagai ibadah. Ya, dia menjaga aspek sosial sekolah yang merangsang pembinaan insan yang baik, ya, menjadi hamba Allah, ya, yang saling hormat menghormati, ada rasa tanggungjawab, ya, kerjasama, ya, semangat kekitaan, kemesraan dan keriangan, keadilan ni semua yang disarankan di dalam Islam, ya, dikira sebagai ibadah. Ya, budaya ilmu yang positif, ya, macam mana kita dapat menghidupkan, ya, budaya ilmu, menuntut ilmu kerana Allah, bukan sekadar untuk menaikkan nama sekolah semata-mata, ataupun kita kata nak mengejar straight A untuk pelajar-pelajar kita, ya, tapi lebih daripada itu, kita nak impak daripada ilmu itu dapat melahirkan, ya, hamba Allah, anak didik, ya, warga pendidik yang melakukan setiap perkara kerana Allah. Ya, semangat mahu belajar, ya, rangsangan untuk belajar daripada sekolah. Dan di situ juga dalam persekitaran sekolah, ya, kita dapat menghidupkan penggunaan bahasa yang sangat ditekankan, ya, pada hari ini, supaya penguasaan sekurang-kurangnya 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Baik. Satu lagi yang mungkin ada masa lagi ke kita ni, ya, yang penting juga untuk kita kaitkan. Tadi Ustazah sebutkan hubungan guru sebagai muallim, ya, mata rantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita hidupkan, ya, amalan pendidikan ini dalam konteks ibadah, iaitu kita dapat mengekalkan, ya, sifat guru 5M. Ya, apa yang dimaksudkan dengan 5M? Ya, ini Ustazah petik daripada pakar pendidik kita, ya, iaitu Profesor Datuk Dr. Halim, iaitu guru yang bersifat mudarris. 5M, ya, mudarris, muallim, muaddib, murabbi dan mursyid. Biasa dengar ke? Ya, boleh dibengkelkanlah, ya. Mungkin guru-guru lebih arif macam mana kita boleh jelmakan guru yang mudarris, yang mengajar, dengan keperluan PDP, yang optimum, muallim, guru yang menyampaikan ilmu. Kalau mudarris ni dari sudut kaedah-kaedah pendekatan pengajaran, ya, dioptimumkan. Muallim memastikan ilmu, ya, tercapai objektifnya yang nak disampaikan. Muaddib daripada ilmu itu dapat mengadapkan pelajar. Ini cabaran kita pada hari ini, ya. Kalau kita tidak ada suatu bekalan, kesabaran tadi, kepakawaan tadi, ini sangat mencabar kepada kita untuk menjadi guru 5M.
Kita tidak mampu, mungkin kita hanya sampai mudaris muallim aja. Muadib tak sampai. Sebab apa? Pengalaman Ustazah pergi observe di sekolah-sekolah, ada yang guru-guru dah letih dah. Kadang-kadang dengar macam ada suara putus asa berhadapan dengan pelajar-pelajar kita yang kurang adab. Jadi inilah peranan kita, muadib, mengadabkan pelajar-pelajar. Tadi balik kepada ayat yang awal tadi tu, tazkiyah kan, Kemudian murabi, tinggi lagi, mentarbiyah, membawa setelah beradab, tindak pelajar-pelajar kita ni mengikat dirinya dengan Allah sebagai Rabb, dan menjadi guru yang mursyid. Ini lagi tinggilah cabaran dia, dapat membimbing pelajar, memimpin pelajar dalam semua aspek kehidupan. Biasanya mursyid ni sekolah berasrama lah, kalau guru-guru yang berdedikasi, dia menjadi warden misalnya, sampai satu peringkat dia boleh menjadi mursyid. Jadi 5M ini, guru 5M ini memerlukan kepada kesiapsiagaan dirinya yang membina jiwa semasa di bulan Ramadan, seterusnya dia dapat kekal momentum ini setelah dikeluar daripada bulan Ramadan. Jadi yang lain-lain ini mungkin sebagai penambahan untuk dibengkelkanlah, bagaimana semuanya hasil daripada kefahaman para guru ini dia dapat mengukuhkan nilai-nilai. Dari sudut 3 bidang keutamaan tadi ni mesti ada nilai-nilai yang dikukuhkan. Dari sudut kognitifnya mengetahui tentang sesuatu yang baik. Bukan sekadar mengetahui. Bukan sekadar tahu ilmu, tetapi dia dapat bezakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian dari sudut afektifnya dia mengingini sesuatu yang baik. Daripada bila dia dah tahu beza antara baik dan buruk, dia akan secara sedarnya keinginan dia akan terdorong kepada perkara yang baik. Dari sudut psikomotornya dia dapat mengamalkan. Daripada cita-cita tadi tu menggerakkan dia untuk maju, akhirnya dia berjaya menyusun kehidupan dia dengan efisien, dengan berbagai-bagai bentuk kemahiran. Jadi melakukan sesuatu yang baik. Jadi setakat ini sahajalah yang dapat kita bincangkan. Kalau ada berbincangan ataupun soal jawab, bolehlah sama-sama lah. Ustazah pun kita mungkin di peringkat universiti ni lebih banyak teori berbanding dengan cikgu-cikgu, banyak tu lebih mendekati di dunia kependidikan. Sebagai warga kependidikan ni, kita insya-Allah mampu mengekalkan momentum ibadah dan sedia berkorban apabila keluar daripada madrasah Ramadan dengan jayanya. Ujian COVID-19 mengandungi hikmah yang sangat bernilai dalam membentuk normalisasi ibadah yang menyeluruh dalam kehidupan warga pendidik. Dengan COVID-19 yang datang tanpa disangka-sangka ini, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah yang sangat bernilai. Kita dapat idea-idea baru, merangsang cara kita berfikir. Kita selama ni berapa puluh tahun kita mengajar, sampai peringkat kita jemu pula dengan kaedah-kaedah kita yang ada ni. Akhirnya Allah datangkan ujian COVID ni menyebabkan kita mahu tak mahu kita dipaksa secara individu. Bukan kalau peringkat kementerian aja suruh, tak, kalau kita tak laksanakan tak boleh juga. Jadi kita terpaksa berubah. Jadi dia memerlukan kepada pengorbanan. Penghayatan guru 5M memimpin pendidik menjadikan dunia pendidikan sebagai dunia ibadah. Jadi itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Wallahualam, sekiranya terdapat kekurangan, Ustazah mohon maaf, terutamanya daripada pihak pengantar, para guru, pengetua yang dihormati sekalian. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun di sana indahnya kota bersih dijaga sentiasa. Indah sungguh bicara kata, jadi iktibar pada semua. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan dengan pengajaran jua teladan. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Kita perlu menjadikan Ramadan sebagai titik permulaan berubah kepada Muslim terbaik dengan meneruskan amal ibadah, bukan menganggapnya bulan amal ibadah semusim. Menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya, Rabbaniyin Laisar Ramadaniyin berpesan, jadilah hamba yang taat sepanjang masa kerana Allah
dan jangan hanya menjadi ahli ibadat selama sebulan Ramadan. Sesungguhnya Syawal tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan segala amalan ibadah yang dijayakan sepanjang Ramadan lalu. Sebaliknya, momentum amalan-amalan yang dilakukan hendaklah diteruskan. Semoga perkongsian ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Wahibah sebentar tadi juga dapat dijadikan sebagai inspirasi kita dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dan penenang jiwa kepada anak-anak didik. Marilah kita sama-sama berdoa agar peluang mengajar dan mendidik anak-anak murid kita dengan penuh keikhlasan dan seronok walaupun tidak bergaji besar, berharta banyak, tetapi kita bakal dinobatkan sebagai seorang jutawan akhirat. Kita dinobatkan sebagai jutawan akhirat mungkin kerana ilmu yang kita ajar atau kerana ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan oleh anak murid atau kerana kemuliaan kita sebagai seorang guru. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya membuka peluang kepada tuan-puan untuk mengemukakan soalan jika ada. Saya buka kepada 2 soalan. Dipersilakan. Ada semua tu. Ada tak mana-mana guru yang nak bertanya soalan kepada Ustazah Dr. Wahibah? Silakan. Selamat Hari Raya, lupa nak sebut tadi. Selamat Hari Raya semua ya. Jelas semua insya-Allah. Cikgu-cikgu boleh kemukakan soalan sayang, rugi peluang lah. Boleh kemukakan soalan. Semua dah faham tu. Sebagai ulang kaji je ni. Ya, sebagai peringatan kita je ya. Sama-sama kita mengingati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah, saya Cikgu Zul nak tanya. Ya. Saya tertarik dengan Ustazah kita tadi mengenai media sosial dan Facebook. Jadi saya sebagai seorang suami, macam mana saya nak menegur ataupun membimbing isteri saya supaya tidak lebih-lebih dengan media sosial. Terima kasih. Itulah. Ada ke isteri dengar tu? Ada, isteri saya ada kat sebelah. Ada. Ada lagi soalan? Itu je Ustazah. Soalan lain ada? Okey, sambil-sambil lah ya. Cikgu Zul dekat sekolah yang sama ya? Ya, saya satu sekolah. Baik, cikgu mengajar subjek apa tu? Saya mengajar sejarah dengan PSW. Sejarah dengan apa? Pendidikan seni, visual. Seni, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih cikgu kerana bertanya. Kita ni memang masuk zaman baru. Berapa dah umur cikgu? Saya 42. 42 ya. Kita ni pun semua dia dah 40-an, 50-an ni. Zaman apa kita generasi dua zaman ya, generasi dua zaman sebelum dan selepas zaman media ni. Mungkin tidak apa kata bukan remaja saja ya berhadapan dengan ledakan media ni. Kita sendiri yang dewasa ni pun macam teruja ke apa ke ya, dengan media ni.
Jadi sebenarnya kalau kita umpamakan dengan pisau kan, ya, media ni dia ada manfaat, ada mudarat. Jadi tidak bolehlah kita salahkan media sebenarnya, ya, media sosial ni. Cuma macam mana kita boleh menggunakan media sosial ini kepada maslahah. Ya, maslahah. Tak salah, janganlah pula tak bagi langsung isteri tu bermedia sosial. Tapi ada dia punya etika kan, ada dia punya apa tu, akhlaknya. Jadi apatah lagi pada zaman sekarang, media sosial ini kita perlu manfaatkan kepada kebaikan. Jadi medan untuk kita berkomunikasi, medan kita untuk menyampaikan ilmu. Jadi ini cabaran lah ya kepada kita sama ada isteri ataupun suami, untuk kita memastikan penampilan kita di media sosial itu penampilan yang makruf, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Ahzab tadi tu, yang mengajak kepada kebaikan, yang mendorong kepada kebaikan. Sekarang ni orang guna media sosial ni untuk apa? Kena fikirkan manfaat. Dari sudut manfaatnya untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk berkongsi apa tu, pemikiran-pemikiran yang positif, ya, untuk berniaga, ya. Jadi berniaga tu misalnya kita iklan sama jugalah seperti berniaga secara fizikal, ya, secara realiti pun kita perlulah memastikan kaum wanita kita ini menjaga batas-batas syarak. Kadang-kadang kita tengok ada kelebihan pula, ya, dengan adanya media ni dapat mengurangkan pergaulan fizikal, ya, secara fizikal dengan orang ramai. Jadi ada kelebihan. Wanita di rumah boleh bekerja, menjana pendapatan, ya, daripada rumah. Cumanya sebab itu di dalam surah Al-Ahzab tadi, ya, Allah perintahkan duduk di rumah, kemudian wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ya, hendaklah wanita ini bila duduk di rumah bukan duduk saja-saja, ya, tetapi hendaklah dia memanfaatkan ilmu, ya, memanfaatkan ilmu yang untuk mendapat hikmah, ya. Maknanya tampil di media sosial itu dengan dalam keadaan dia berilmu, ya, dalam keadaan beragama, dalam keadaan kalau hari ini disebut syariah compliant, ya, dalam syariah compliant. Jadi baliklah kepada niat kan, apa niat? Dalam keadaan dia, kalau dia sebagai seorang isteri, dia kena tahulah, ya, batas-batas yang diizinkan oleh suami, ya, untuk dia tampil di alam maya ni. Boleh ya cikgu? Boleh Ustazah, minta sampailah pada isteri saya. Ya, jadi penting ilmu tadi itulah, balik kepada ilmu yang boleh kita rujuk kepada Al-Quran, ya. Bila kita faham takwa tadi ni, ya, kita nak keluar daripada bulan Ramadan ini, kita teruslah tampil di media, tak ada masalah, tapi dalam keadaan kita bertakwa. Kita dalam keadaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, ada lagi tak yang nak mengemukakan soalan? Satu lagi soalan. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Saya Ustazah Roslin. Saya ni tentang yang masuk jemput insya-Allah. Ya, betul. Apa tu? Aku jadi Ustazah soalan kedua. Ya. Saya pernah mendengar di Radio IKIM lah berkenaan dengan pandangan seorang ustaz tentang kuliah Ramadan. Jadi beliau berpandangan sekiranya apa yang dilakukan kita pada bulan Ramadan itu kita tidak teruskan ketika pada bulan-bulan yang lain, bermaksud amalan itu jadi sia-sia. Sia-sia, macam tidak diterima. Jadi apa pandangan Ustazah berkenaan berkaitan lah? Baik. Kita setiap amalan, ya, kalau dari sudut fiqh, kita bab terima atau tidak ni yang pertama sekali akidah, kan? Bila kita lakukan, kita buat kerana Allah. Sebab itu bila kita beribadah, setiap amalan kita, termasuklah bila kita beribadah ni, kita apa kita sebut? Ada niat kan? Kita ada niat. Jadi niat itu lillahi ta'ala. Bila dilakukan lillahi ta'ala, maknanya dari sudut akidah, kita buat kerana Allah itu diterima atas dasar keimanan. Dalam Al-Quran selalu sebut man amila salihan wa huwa mu'min. Paling
siapa yang beramal soleh, siapa yang beriman dan beramal soleh. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mekanisme kita nak menilai amal kita diterima oleh Allah, mesti yang pertama sekali akidah, dari sudut akidah. Kita lakukan kerana Allah. Bila lakukan kerana Allah, ya, atas dasar keimanan, ya, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin wal unsa, dalam surah Al-Imran, ya, ayat dalam 195 tak silap, ya. Disebutkan di situ siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, Allah terima. Fastajaba lahum, Allah terima amal mereka. Jadi mesti amal atas dasar iman, ya, atas dasar keimanan. Keimanan bagaimana? Dia buat kerana Allah, bukan kerana manusia, ya. Kemudian yang keduanya, setelah akidah, dalam kerangka kita nak menilai amalan kita ini, dia mesti pergi kepada syariah. Akidah ini keyakinan dalam hati. Syariah ni iaitu dari sudut tata cara. Kalau buat dengan betul, ya, apa tata cara kita puasa? Ya, mesti dalam fiqah, biasanya syariah ni pergi kepada ilmu fiqah. Tadi ilmu akidah, ini ilmu fiqah. Dari sudut ilmu fiqah, puasa tu bermula menahan diri, bermula daripada fajar kan, pagi, ya, fajar sampailah tenggelam matahari. Tak makan, ya, dimulakan dengan niat tadi, ya, tidak memasukkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa di rongga dalam tubuh badan kita. Dari sudut syariahnya, menepati tata cara hukum tadi tu, tepat pula dengan akidah, itu diterima. Manakala dari sudut akhlaknya, pergi kepada ilmu akhlak pula. Ilmu akhlak ini mungkin tadi Ustaz yang sebut tadi tu, saya fikir dari sudut keindahan, ya, keindahan kita beramal. Contohnya, apa akhlak kita berpuasa? Ada orang dia puasa akidah kerana Allah, tapi dia tak ada akhlak berpuasa. Apa contoh tak ada akhlak berpuasa? Contoh tak ada akhlak berpuasa, semasa berpuasa dia tak sampai tahap, kan puasa ni ada 3 peringkat, ya? Puasa orang awam, puasa orang khawas, puasa khawas minal khawas. Jadi dia puasa orang awam, ya? Puasa orang awam ini maknanya dari sudut akidah dia betul, dari sudut dari sudut syarak tadi, syariah, dia sah puasa dia. Cuma dari sudut pahala, dari sudut pahala itulah, ya, mungkin yang inilah kita kena berserah kepada Allah. Kita nak mengharapkan puasa kita itu mendapat pahala. Kalau dari sudut fiqah, tadi dah sah dah, diterimalah, ya, amalan tu. Tapi dari sudut pahala, dapat pahala atau tidak? Kena naik tinggi sikit khawas, ya, iaitu jaga mata, ya, bukan hanya jaga rongga mulut saja, tak makan, tak minum. Tapi kena jaga mata, jaga telinga. Jadi itu penilaian kita. Itu tadilah mungkin Ustaz tu timbulkan. Kalau kita puasa, tak jaga mata, tak jaga telinga, ya, tak jaga apa lagi, nafsu, apa semua tu. Jadi kualiti. Kalau bagi Ustazah ini kualiti. Puasa tu diterima, tapi dari sudut kualiti puasa kita, wallahu alam, itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Ustaz sebut kata sia-sia itu, bukanlah maknanya dia boleh menilai setiap orang puasa tu sia-sia. Itu memberikan satu perhatian kepada kita, ya, supaya kita lah, ya, yang tahu kita ni puasa betul ke tidak. Mana orang tahu kalau kita masuk bilik air, ya, kita minum, ada siapa tahu? Antara kita dengan Allah sahaja kan. Jadi ini kaedah dalam pengajaran disebut sebagai kaedah targhib dan terhib. Ya, targhib menggalakkan, terhib menakutkan. Jadi menakut-nakutkanlah tadi tu. Supaya kita berhati-hati, bukan menakut-nakutkan, jangan sampai kalau sia-sia, kalau begitu tak payah puasa lah, bukan, ya, tapi nak menakutkan kita supaya meningkatkan lagi kualiti kita berpuasa. Dari sudut hukum sah. Wallahu alam. Faham, ya? Boleh cikgu? Cikgu apa tadi tu? Rosi, boleh Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Cantik penerangan dan penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Doktor. Ustazah. Okay.
minta cadangan sedikit ya, bagaimana sebenarnya untuk mengekalkan persekitaran takwa tadi di sekolah. Kan Ya. memandangkan kita ni macam sekolah Raja Zarina ni memang 58% hampir 60% lah Muslim ya, tapi ya kita ada juga cikgu bukan Muslim, ya kita ada juga pelajar bukan Muslim kan. Kemudian cikgu-cikgu kita pun bermacam-macam latar belakang dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya nak bawa yang tadi yang individu-individu yang bertakwa tadi kan, kita nak bawa menjadi satu persekitaran takwa di sekolah. Mungkin boleh ada cadangan lain, cadanganlah untuk kami buat penambahbaikan di sekolah. Ya, terima kasih. Masya Allah, ini yang bertanya ni lebih tahu lagi ni daripada daripada yang ditanya. Ya, sebab persekitaran sekolah ni di bawah tangan pengetua kan. Pengetua nak macam mana? Dia bergantung pada pengetua sebenarnya, yang paling penting sekali. Ketua tu kan sebagai pemimpin. Biasanya kita akan menyebut ya kat rumah tu siapa pemimpin dia, siapa di sekolah siapa pemimpin dia. Kalau pemimpin tu bertakwa, insya-Allah ya dapat mewujudkan persekitaran takwa. Jadi kalau kita pergi ke sekolah-sekolah ni, di antara motivasi yang selalu Ustazah nampak lah, banyak apa tu kata-kata kan, ya, kata-kata apa motivasi lah, banyak kata-kata motivasi yang kita jumpa di keliling tu kan. Jadi kita cuba keluarkan. Tadi ayat Quran tu dia lebih bersifat apa? Anak ni kat luar tu ada anak. Dia bersifat abstrak. Jadi macam mana kita boleh keluarkan ciri-ciri takwa itu? Kita tak sebutlah takwa secara direct. Nanti orang-orang kalau kita nak tulis pun mungkin di bawah aktiviti pendidikan Islam misalnya kan. Tapi dalam masa yang sama, sebab Islam ini untuk semua. Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan udkhulu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Lepas tu kita pula ayat Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hendaklah kamu masuk Islam secara menyeluruh, dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Jadi Islam ni bila dipraktikkan secara tidak langsung, tadi dalam slide akhir Ustazah tu kan yang kita kata nak mewujudkan persekitaran, bila kita kata persekitaran bersih, bersih itu pun adalah nilai takwa. Jadi kita kena keluarkan nilai-nilai, nilai-nilai takwa, suka memberi, suka kepada kebersihan, suka kepada sifat pemaaf tadi. Itu semua nilai-nilai takwa. Jadi nak mewujudkan persekitaran di sekolah kita tu, persekitaran takwa, kita keluarkan. Kita senaraikan, kita jelmakan dalam bentuk yang apa abstrak, lawan dia apa? Yang boleh kita nampak, menerusi aktiviti-aktiviti dengan pelajar, saling bermanfaat, saling tolong-menolong, bekerjasama. Misalnya sekarang ni isu malas misalnya lah kan. Malas ini lawan dia rajin. Rajin ini sebenarnya sifat yang kita bincang tadi tu, dengan ada kesabaran akhirnya dia rajin daripada sifat sabar. Cumanya kadang-kadang kita tak nampak sebenarnya apa yang kita buat sehari-hari itu sebenarnya nilai-nilai ketakwaan. Apabila kita tidak rujuk kepada Al-Quran, apabila kita tidak melihat apa yang kita lakukan tu semua sebenarnya kerana Allah. Bila kita kaitkan setiap nilai-nilai yang baik, nilai-nilai murni itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lakukan kerana Allah, jadi itulah sebenarnya nilai-nilai ketakwaan. Keceriaan alam sekitar, menjaga alam sekitar, itu selalu di antara sifat-sifat ketakwaan. Allah merintah supaya tidak melakukan zaharal fasadu fil barri wal bahri, berlakunya kerosakan di muka bumi ini kerana apa? Kerana hilangnya sifat-sifat ketakwaan. Jadi kita tanamkan cinta, cinta kepada tumbuh-tumbuhan. Ada kot sekolah cikgu, ada kebun, ada taman. Kita minta pelajar-pelajar kita turut serta terlibat. Ustazah pergi buat lawatan di sekolah-sekolah di Indonesia, di pesantren-pesantren. Ustazah dapati kebun-kebun, setiap sekolah tu ada kebun, ada tanam, ada pokok-pokok bunga ataupun pokok buah, pokok sayur-sayuran, ada nama pelajar. Ada kot di sekolah kita kat sini. Diajar supaya menghargai persekitaran dan rasa kebertanggungjawaban untuk sama-sama
menghasilkan bercucuk tanam supaya gembira terlibat dalam aktiviti pertanian. Jadi ini di antaralah yang boleh kita sebut dan kita kaitkanlah segala kerja-kerja kita itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu tadi Ustazah sebutkan pentingnya kita ni guru dalam berbagai bidang tadi ni, kita cuba bawa semula ilmu kita tadi tu kita kaitkan dengan Al-Quran ataupun kita kena pergi balik kepada Al-Quran. Apakah ilmu tadi ni? Ilmu alam sekitar, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu binatang, ilmu kejuruteraan, semua tu ada dalam Al-Quran yang mendorong kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita tak hanya nampak takwa tu hanya dengan solat, dengan doa, dengan apa kita tadi zikir semata-mata. Jadi terpisah, sedangkan Allah perintah kita ni masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jadi ini cabaran kepada guru-guru sebab kita perlu masa sebenarnya untuk melepasi fasa sekularisme ni kan, pengasingan ilmu dengan agama yang telah ditinggalkan warisan daripada penjajah. Jadi semua ilmu tu sebenarnya ada dalam Islam. Tentang langit, bumi, bintang apa semua kan. Semuanya itu sebenarnya untuk membawa manusia dekat dengan Allah. Kalau cikgu pertanian, ada cikgu sains pertanian, dekatkanlah pelajar kita dengan pencipta pokok tu yang menumbuhkan. Bila kita mengajar anak-anak masuk ke kebun, kita buat perbandingan. Ada benih-benih yang sama tapi ada benih yang hidup pucuknya kan, keluar pucuknya. Ada benih yang mati, ada benih yang segar. Itu semua tidak boleh dilakukan oleh manusia. Siapakah kuasa di sebalik itu? Jadi di sinilah persekitaran takwa yang perlu kita kaitkan. Begitu perhiasan-perhiasan di sekeliling kita, gambar-gambar, biar ada ketarikan, rangsangan untuk pelajar-pelajar kita mengenal Tuhannya. Wallahu a'lam. Boleh cikgu ya? Okay. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Dato' Wahibah binti Haji Tahir, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI atas perkongsian ilmu yang disampaikan tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka majlis sudah sampai ke penghujungnya. Saya selaku pengerusi majlis memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Kepada rakan guru dan AKP yang belum mendaftar kehadiran, sila berbuat demikian di ruangan chat yang disediakan. Kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Ustazah boleh minta doktor baca doa, boleh juga minta doktor baca doa. Oh doktor. Boleh. Minta doktor baca doa. Doktor. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa na'u. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna ibadatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil
إلى صراطك المستقيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maaf banyak-banyak sekali kurang lebih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallah. Bismillah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor ya. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah.